Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkannya daripada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Hadis ni merupakan sepotong hadis qudsi. Apa dia hadis qudsi? Di antaranya ulama sebut kullu ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis qudsi ialah hadis yang baginda Nabi riwayatkan daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mansubun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tablighan. Dinasab, dinisbahkan kepada Nabi untuk menyampaikannya. Walaysa minal Qur'ani bil ijma'. Hadis qudsi tidak termasuk dalam kategori ayat-ayat Al-Quran secara ijma', kata ulama. Kemudian kata Nabi, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sepotong hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman. Allah kata, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, ke atas diriku. Fala waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman sesama kamu itu haram. Fala tazalamu, janganlah kamu zalim menzalimi di antara satu sama lain. Lalu kata ulama, menta'rifkan maksud zalim itu, di antaranya di dalam syarah hadis disebut kezaliman ialah dengan meletakkan segala sesuatu itu pada bukan tempatnya. Wad'u syai'i fi ghairi mahalli, kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Atau kata dalam syarah hadis, memperlakukan suatu yang bukan haknya atau miliknya dengan ketiadaan mendapat keizinan daripada yang berkenaan. Atau juga kezaliman ini dengan makna kita bertindak dengan satu tindakan sehingga menyebabkan orang yang berhak tidak mendapat haknya, dan tiba-tiba orang yang tidak berhak mendapat hak yang tidak sepatutnya. Itu juga zalim, kerana kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Hak itu hak siapa? Hak A, tiba-tiba kita beri kepada B. Kita zalim kepada A kerana kita tidak memberikan hak dia kepada dia. Kita juga berlaku zalim kepada B kerana kita memberikan kepada dia hak yang bukan haknya. Ni kata ulama, dari segi ta'rif yang dikatakan zalim ini apa. Kata ulama juga, kezaliman ada dua bahagian. Zalim ni ada dua bentuk. Yang pertama, kezaliman diri, dan yang paling besar bahayanya ialah syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini kezaliman yang kita lakukan terhadap diri, dan yang paling besar bahayanya ialah zalim dalam bentuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran pada suratul Luqman ayat 3, Allah kata, innasyirka la zulmun azim, demi sesungguhnya syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, adalah merupakan satu kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dikatakan syirik itu satu kezaliman kerana menjadikan Allah Maha Pencipta sama sebanding dengan ciptaannya. Pasal apa zalim syirik ni zalim besar?
Pasal kita meletakkan kedudukan Khaliq dengan makhluk sama. Makna syirik ni mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Zalim pasal apa? Pasal kita meletakkan kedudukan Khaliq, Maha Mencipta ni, Allah ni, sama dengan kedudukan makhluk yang dicipta. Sedangkan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Allah Maha Pencipta, Allah lah Tuhan Rabbul Alamin. Mana boleh letak sama taraf dengan makhluk. Tu yang timbul sehari dua ni, Allah Tuhan itu juga makhluk halus ni satu benda yang sangat sesat. Bila orang-orang cerdik pandai nampak cerdik pandai, tapi bila bercakap kita nampak kejahilan dan kebodohannya. Kan? Menyamakan Tuhan yang mencipta dengan makhluk. Sebab tu Allah kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah satu kezaliman yang sangat besar. Satu. Yang kedua kata ulama, kezaliman seorang manusia kepada orang lain. Ini yang banyak berlakunya di kalangan kita. Zalim sesama manusia. Kezaliman seseorang manusia kepada orang lain, kezaliman ini juga diharamkan juga menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pada haji wada' baginda. Di antara apa yang disebut oleh baginda di dalam khutbah, ucapan dalam khutbah al-wada', khutbah terakhir baginda Nabi kata apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi kata sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu dan kehormatan kamu haram atas kamu seperti haramnya hari kamu ini, pada bulan kamu ini, pada negeri kamu ini. Kemudian Nabi kata lagi Nabi sebut kepada kita. Nabi sebut dalam hadis yang lain pada menceritakan tentang golongan-golongan yang muflis di akhirat ni. Nabi tanya sahabat, Nabi tanya atadruna mal muflis? Atau atadruna manil muflis? Nabi tanya, kamu tahukah tidak siapakah itu orang-orang yang muflis? Kata Nabi. Nabi tanya sahabat, kamu tahukah tidak apa dia muflis? Lalu sahabat kata, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang muflis di kalangan kami orang yang tidak ada dirham, tidak ada duit dan tidak ada harta. Lalu Nabi sebut kepada sahabat, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis di kalangan umat aku ialah orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala yang banyak daripada sembahyang, daripada puasanya, daripada zakatnya, dan juga amalan-amalan lain pun banyak pahala yang dia bawa balik. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Cuma dia balik tu dia bawa juga dosa-dosa lain. Walaupun dia balik dia bawa pahala yang banyak daripada sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain ibadat, tapi dalam masa yang sama juga dia bawa balik dosa memaki hamun orang lain. Dia bawa balik dosa menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Dia bawa dosa juga balik dosa hukum orang dengan hukuman-hukuman yang tidak adil, mungkin di antaranya menghukum satu orang dengan hukuman yang melampau ketika mana dia berkuasa, mana dia telah berlaku zalim kepada orang itu. Bawa balik dosa juga
Di antara dosa menumpahkan darah, membunuh orang dengan tanpa hak kebenaran daripada agama. Ni perlu kita hubungan sama-sama manusia. Ni Nabi kata apa dalam hadis qudsi ini? Allah kata, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri aku. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak zalim walau besar zarrah. Mana Allah tidak melakukan kezaliman. Maha suci Allah daripada sifat zalim. Dalam ayat lain pun Allah sebut, wa ma ana bizallamin lil abid. Dan tidaklah aku ni sekali-kali menzalimi hamba-hambaku. Esok kalau kena azab dalam akhirat, dalam pinaka, kalau kena azab di akhirat dalam pinaka pun bukan sebab Allah zalim mereka dak, tapi sebab mereka sendiri. Allah kata apa? Wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Suruh semayang tak mau semayang, suruh puasa tak mau puasa, suruh tutup aurat tak mau tutup aurat, larang berjudi dia berjudi, larang berzina dia berzina, larang rasuah dia rasuah, larang jangan buat zalim ke orang, jangan hukum orang dengan hukuman zalim, dia buat juga. Larang daripada menyakiti golongan-golongan yang dekat dengan Allah, para alim ulama, para hafiz Quran, orang-orang yang hafal Quran, ahlul Quran. Yang Allah sebut, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa memusuhi wali-waliku. Di antara wali Allah ni siapa? Para alim ulama. Tu anak-anak kita hafal Quran, depa ni dekat dengan Allah. Maka Allah kata, aku beritahu kepada dengan peperangan. Allah memerangi golongan ini. Siapa kita nak perang dengan Allah? Maka ini bentuk-bentuk kezaliman. Balik kepada hadis tadi, Nabi kata orang muflis ni orang balik ke akhirat bawa pahala banyak. Puasa pun rajin, semayang pun rajin, baca Quran pun rajin, tapi masalah dengan orang pun banyak. Maki hamun, fitnah orang, buat benda-benda yang menyakiti, menjatuhkan aib, maruah seseorang. Kita ada kemahiran teknologi, boleh buat macam-macam video canggih dan sebagainya. Budaya hari ini troll, prank dan sebagainya. Kita gunakan kemahiran kita tadi ni untuk mengaibkan orang, menjatuhkan maruah orang, memalukan orang, supaya orang ditertawakan oleh orang lain. Walaupun undang-undang dunia mungkin tidak melihat itu suatu benda yang besar, tapi ia merupakan perkara kita mengaibkan orang. Bila kita mengaibkan orang, sedangkan kita disuruh tutup keaiban orang, maka Allah akan mengaibkan kita sekalipun kita coba untuk menutup keaiban kita. Guna ilmu yang kita ada kepada jalan yang manfaat dalam bidang apapun. Jangan guna untuk mengaibkan, menjatuhkan maruah orang, melakukan benda-benda yang salah, yang akhirnya kadang-kadang mencetuskan permusuhan, perkelahian, pergaduhan. Macam-macam lah, bertumbuk, bergaduh dan sebagainya. Akhirnya pihak yang bertindak kerana dimalukan, diambil tindakan. Kawan yang mencetuskan provokasi, buat video yang mengaibkan orang, tidak diambil tindakan. Tiba-tiba kita nak kata ini adil. Mana keadilannya? Jaga kita meletakkan satu tempat bukan pada tempatnya. Ni yang Nabi kata di akhirat nanti kita bawa satu dosa, walaupun amal kita banyak, akhirnya Allah ambil pahala-pahala kita tadi ni. Nabi sebut Allah ambil pahala semayang kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita. Allah beri ke siapa? Allah beri kepada dia pasal apa? Dulu kamu maki dia atas dunia, dulu kamu tuduh dia dengan tuduhan jahat atas dunia, dulu kamu hukum dia dengan hukuman yang tidak adil,
kamu duk kata adil pada pandangan kamu, tidak pada pandangan agama kamu, karena kamu tidak memberi hak kepada dia. Dulu kamu menumpahkan darah dia, kamu bunuh dia dan sebagainya, maka diambil pahala-pahala puasa, zakat, haji hak kita penat lelah duk buat atas dunia ni, bagi ke orang. Tak apalah kalau selesai tu. Nabi kata fa in faniyat hasanatuhu, kalaulah pahala kita habis dah. Habis dah pahala ni, nak bagi kat orang, orang duk tuntut lagi kat kita tu, ramai lagi duk tuntut kat kita. Kalau kita buat seorang, mungkinlah tu pun teruk dah. Apatah lagi hak kita hukum tu 9 orang, 10 orang lebih, mereka tuntut depan Allah, ya Allah, kami tak diberi hak kami di dunia dulu, hari ni kami nak tuntut balik, nak tuntut pahala habis dah. Maka Nabi kata diambil dosa-dosa mereka, ditanggungkan kepada kamu, summa turiha finnar, akhirnya orang tadi dicampak dalam api neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Seronoklah bawa balik, aku semayang banyak dah, puasa banyak dah, sedekah pun boleh tahan. Tapi dia tak sedar hak dia duk maki orang tu, hak dia duk fitnah orang tu, hak dia mengumpat orang, hak dia buat zalim ke orang, dia tak sedar. Mentang-mentang dia ada kuasa, dia buat satu hukuman yang tidak memberi hak kepada orang yang sepatutnya menerima hak. Dunia kita boleh seronok. Sebab itulah tuan-tuan, ni cerita bab zalim ni lah. Nabi SAW, masa Nabi nak mengutuskan Muaz bin Jabal pi ke mana, menjadi gubernur di Yaman kan, Nabi pesan apa? Nabi kata ittaqi da'watal mazlum, wahai Muaz, jaga-jaga, takutlah kamu terkena doa orang-orang yang dizalimi. Kadang-kadang kita buat zalim ke orang, kita seronok, padan muka, kena dah, ambil hang, puas hati aku, kita seronok. Siapa nak tolong hang, siapa nak bela hang, aku ada pengaruh, aku ada orang kenal aku. Tapi kita lupa, dia dalam keadaan siapa tak kenal, tapi Allah kenal dia dan Allah akan tolong dia. Nabi kata, wahai Muaz, kamu pi ke Yaman jadi gubernur di sana, lebih kurang lagu itulah. Nabi kata ittaqi da'watal mazlum, jaga jangan sampai kena doa orang kena zalim. Kamu tu jangan sampai terkena doa orang yang dizalimi. Makna jangan buat zalim ke orang. Bila kamu buat zalim ke orang, orang angkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku kena zalim, aku kena naya, depa hukum aku dengan hukuman yang tidak adil, aku tidak diberi hak-hak aku, ya Allah, mengadu ke Allah. Tidak ada di antara doa dia dengan Allah penghalang, hijab untuk Allah terima doa dia. Dalam riwayat lain Nabi sebut, wa in kana fajiran fafujuruhu ila Allah, sekalipun yang kena zalim tu orang jahat, kejahatan dia hak tu serah pada Allah, tapi oleh kerana dia duduk dalam kalangan orang yang dizalimi, Allah tetap akan tolong dia. Apatah lagi kalau kezaliman yang dilakukan itu kepada orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, para alim ulama, para ahlul Quran, anak-anak yang hafal Quran, 30 juzuk duduk dalam dada, duk baca Quran hari-hari. Mereka ni orang mulia di sisi Allah. Beringat sangat-sangat tuan-tuan, beringat sangat-sangat. Saya nak pesan, bila kita buat naya ke mereka, bila kita buat zalim ke mereka, Allah tidak akan membiarkan kita, pasti ada balasannya. Sebab hak duduk dengan Quran ni semua hak mulia-mulia. Hak duduk dengan Quran ni semua hak mulia-mulia. Siapa waktu turun Quran? Jibril alaihi salam, semulia-mulia malaikat.
Quran turun bila? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, semulia-mulia malam. Turun bulan apa? Bulan Ramadan. Semulia-mulia bulan di kalangan bulan. Siapa turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia nabi, semulia-mulia rasul, semulia-mulia makhluk ciptaan Allah. Turun di mana? Madinah dan Mekah, semulia-mulia tempat. Turun dalam bahasa apa? Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Semulia-mulia bahasa-bahasa ahli syurga. Sebab itulah orang yang berdamping dengan Quran ni orang mulia. Mulia tak mulia tu bukan kita yang letak, Allah yang letak. Maka kita buat zalim pada orang-orang ni, kita tak boleh lari daripada hukuman Allah. Karena kita memusuhi golongan yang dekat dengan Allah. Zalim sama-sama manusia pun tak boleh dah. Pada binatang pun tak boleh, pada siapa pun tak boleh. Apatah lagi kalau kezaliman itu berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Sebab itulah dalam hadis yang panjang ini, di antara intipati yang dapat kita ambilnya, Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, fala tazalamu, jangan kamu zalim menzalimi di antara satu sama lain sesama kamu. Batu hidup kita ni, bina kehidupan kita dengan baik, jaga hubungan kita dengan Allah, tanggungjawab hak Allah wajibkan atas kita, kita buat. Dalam masa yang sama jaga juga hubungan kita sesama manusia. Jangan mentang-mentang kita ada kuasa, kita boleh bertindak sesuka hati, kita bertindak. Kita kena ingat kezaliman ini akan membawa kepada penyesalan. Dalam satu rangkap syair yang disebut oleh cerdik pandai, dia kata apa? La tazlimanna idza ma kunta muqtadira, faz-zulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadam, tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihu, yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanam. Dia kata jangan sekali-kali kamu buat zalim ke orang ketika mana kamu berkuasa mampu melakukan kezaliman tersebut. Yalah, kita ada kuasa, orang hak yang kita nak hukum ni dia tak ada apa, dia budak-budak. Kita nak pukul sepak terajang dia boleh lah. Pasal dia pada ketika itu tak ada daya, tak ada kekuatan. Kita kuat, kita orang besar, kita orang ada jawatan, kita boleh jatuh apa saja hukuman. Dia kata jangan zalim ketika mana kamu berkuasa. Fazulmu tarji'u 'uqbahu ila nadam. Karena zalim ni akibat kesudahannya menyesal. Hari ini kita boleh dabik dada, hari ini kita boleh kata padan muka ke dia, tapi kita akan menyesal pada satu hari dengan sebab zalim yang kita buat ke dia. Cuma tunggu dan lihat. Saya sendiri melalui suasana ni, cerita bila sikit je, tak mau cerita panjang. 10 tahun lebih kurang yang lalu, bila ada anak-anak Al-Quran, guru-guru Quran ni tidak diberi hak dia, dipaksa keluar daripada satu institusi pendidikan. Ini cerita kawan-kawan lah, pengalaman kawan-kawan. Guru ni semua guru Quran ni, dan melibatkan anak-anak Quran ni, diberi arahan keluar pada bulan Ramadan. Saya ingat lagi kawan-kawan cerita, tak keluar, gaji kami tak bayar, pergi tang lain. Bila ditanya kepada pihak pengurusan pasal apa ni, tidak ada alasan yang munasabah, hanya kerana sedikit kesilapan. Kesilapan itu kerana menuntut hak mereka. Tak apa, anak-anak ni keluar, sign surat ni, kata besar walaupun sebatang pen, kita tanda tangan,
kita bertanggungjawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Beringat tuan-tuan, tanda tangan. Anak-anak ni keluar dalam keadaan tidak ada apa-apa daya dan kekuatan, cuma mengadu kepada Allah, baca Yasin, semayang hajat, baca Yasin, semayang hajat. Ni kekuatan. Tak sampai setahun, tak sampai setahun, Ramadan tahun depan, Rejab, Syaban, kawan nak tanda tangan surat tadi pun kena diambil tindakan yang sama, bahkan lebih teruk daripada tu. Katalah mungkin orang lain pandang dari sudut lain, tapi saya pandang, nak abang kata, setiap kezaliman yang kita buat kepada anak-anak Quran ni, mereka ni dekat dengan Allah. Tuan-tuan jumpa tepi-tepi jalan budak-budak mengapai Quran, kalau pakai baju jubah selekeh pun jangan duk berasa Allah hina ke dia, jangan. Mereka ni orang mulia di sisi Allah. Tolong raih mereka. Gang, salam, urut, ada duit beri, ambillah. Mudah-mudahan esok di akhirat tuan-tuan susah mereka pergi cari tuan-tuan syafaat Quran tadi. Tapi kalau hari ni kita duk musuh dengan mereka, akhirat kita dapat apa? Dunia pun teruk dah. Sebab kita musuh dengan orang yang dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas diri dia. Dia tidak menzalimi hamba-hambanya walau besar zarah sekalipun. Maka Allah haramkan juga kezaliman itu sama-sama kita. Maka jangan kita zalim, menzalimi di antara kita sesama kita. Tuan-tuan, marilah kita pupuk semangat keadilan dalam diri kita. Marilah kita bina kehidupan yang adil, berlaku adil kepada diri kita sendiri, berlaku adil kepada masyarakat kita, berlaku adil kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kerana semua apa yang kita buat pasti akan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la mazluman illa nasartah wa la mazluman illa nasartah wa la mazluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.